wawancara daripada saya, Suhaimi Muhammad, langsung dari Studio 1 Wisma TV Angkasa Puri. Pada malam ni saya perlukan, sekali lagi tepukan, tapi belum, kalau yang berada di studio ni setuju dengan kenaikan gaji minimum yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan, beri satu tepukan yang paling gemuruh. Jadi tahniah Dato' Sri, itulah dia petanda. Walaupun ada hampir 100 di studio, tapi saya yakin ya, di luar sana ramai lagi pekerja-pekerja sektor swasta telah pun bersetuju dengan gaji minimum yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Cuma saya tak pasti MTUC bersetuju ataupun tidak dengan gaji minimum. Nanti saya akan bersama. Apapun, tahniah dan terima kasih kepada kerajaan atas pengumuman gaji minimum yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 hari bulan yang lalu. Umum telah pun mengetahui RM900 untuk pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan RM800 bagi pekerja sektor swasta di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Dan kalau kita perhatikan juga semalam sambutan Hari Pekerja, saya ambil kesempatan ini juga mengucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh warga Malaysia. Namun begitu, dalam keamanan negara kita menyambut Hari Pekerja semalam, paparan akhbar hari ini telah pun memberikan gambaran di beberapa negara terdapat demonstrasi jalanan yang masih merasai di negara mereka isu-isu pekerja mendapat perhatian, dan antaranya seperti di Indonesia dan seperti di Hong Kong juga, mereka masih lagi membuat tuntutan tentang gaji minimum. Dapat kita saksikan di paparan ya, tunjuk perasaan sebenar Hari Pekerja yang masih berlangsung, yang masih berlaku di Thailand dan juga di beberapa buah negara. Saya kata di Hong Kong juga mahukan tuntutan gaji minimum diadakan. Dan di Malaysia, di negara kita pula, sebenarnya kerajaan telah pun mengumumkan. Jadi, Dato' Sri, terima kasih kerana bersama saya sekali lagi. Janji sebulan yang lepas Dato' Sri kotakan dan tampil pada malam ini untuk kita bicara lebih lanjut mengenai gaji minimum dan atas kapasiti pekerja Malaysia adalah wira negara. Itu tajuk kita sebenarnya pada malam ini. Jadi, terlebih dahulu saya nak tahu juga, Dato' Sri, dalam tempoh 48 jam selepas kerajaan membuat pengumuman gaji minimum, apa respon yang diterima oleh Kementerian Sumber Manusia? Sampai sekarang apa yang saya lihat ialah reaksi itu positif. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak NTUC kerana mereka telah menerima pengumuman ini secara baik dan banyak yang kesatuan-kesatuan yang telah mengeluarkan kenyataan menunjukkan sokongan mereka kepada apa yang telah diumumkan. Seperti yang kita pun dah ramalkan dulu, mesti ada pihak-pihak tertentu yang akan tuntut lebih dan ada pihak-pihak majikan yang akan mengeluarkan bimbangan mereka terhadap apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Itu satu reaksi yang memang sudah dijangka akan laku. Itu bukan luar biasa, tetapi pada keseluruhannya saya berpendapat penerimaan pengumuman ialah secara positif. Jadi Datuk pun nampak cool je malam ini. Ya, pada hari itu bila saudara Suhaimi tanya banyak soalan, saya tak boleh jawab. Jadi malam ni boleh. Ini hari boleh. Tak ada rahsia lagi. Jadi bukan saya saja yang akan mengajukan soalan kepada Dato' Sri, malam penonton di studio dan juga anda di rumah boleh hubungi saya di talian 0322829062, 0322829062 maupun melalui laman sesawang Facebook Dialog RTM. Kami dah menerima 41 komen berhubung tajuk kita pada malam ini, Dato' Sri. Jadi kita sebelum meneruskan soalan yang seterusnya, kita saksikan pula pandangan orang ramai berhubung gaji minimum ini. Berkenaan dengan gaji minimum untuk swasta tu rasa bagus lah sebab dapat bertolong kan. Sebab kalau kerajaan dia ada bagi level dia, so kita orang untuk sektor swasta pun memang patutlah dia bagi. Berkenaan pasal gaji minimum tu bagi saya okey lah, sebab kadang-kadang dunia sekarang kita tak boleh terlalu memilih pekerjaan lah. Macam apa yang ada, apa salahnya kalau kita grab saja. Sebabnya kalau kita terlalu memilih, sampai bila-bila pun kita tak dapat pekerjaan yang kita nak dan gaji yang memang kita rasa setimpal lah dengan pendidikan kita. Saya bagus lah sebab dia dah ada standard. So bagi para majikan tu dia tahulah kalau budak yang lulusan SPM tu datang minimum dia RM900.
So bila dia standardizkan macam tu, so tak ada pilih kasih lah. Semua orang dah tahu lah. Budak yang datang interview pun dah tahu dia akan apply dengan gaji RM900. Sebab dia dah tahu kadar minimum dia akan dapat tu kan. Itu je lah. Komen saya perkara baiklah untuk pekerja-pekerja ni. Jadi melangsangkan kita kerja lebih baik lagi, lebih produktif. Dan kita rasa kalau dari dari segi ekonomi sekarang ni, saya rasa pihak majikan pun saya rasa boleh bagilah. Tak ada. Dia kata, iyalah mungkin ada yang kurang sikit, tapi sebaiknya saya sokong. Kalau komen 900 gaji minimum tu saya rasa elok lah, rasional. Sebab harga barang pun dah makin tinggi kan. Living cost lah, mana dah semakin meningkat. Jadi kalau gaji kurang daripada 900 tu saya rasa tak cukup lah untuk tampung perbelanjaan untuk hidup kan. Tambah kalau hidup di bandar besar lah. Kalau hidup kat kampung pun dah tak cukup kan, apatah lagi kat bandar besar sebab semua dah meningkat. Sewa rumah, bayaran kereta, semua dah bertambah lah. Itulah. Memang berita baik lah itu. Sebab di mana yang golongan yang rendah dengan golongan atasan tu di bracket, kita boleh minimalkan di bracket supaya semua pendapatan tu boleh di-share bersama. Sebagai pihak swasta kita mengalok-alokkan. Sebab ini memang dapat membantu golongan bawahan. Okey, Datuk Seri. Ramai sebenarnya yang bersetuju dengan pengumuman gaji minimum. Namun begitu, ada juga yang kurang bersetuju, malah menyatakan sepatutnya pihak kerajaan memberikan inisiatif-inisiatif lain kepada golongan pekerja sebagai usaha untuk memartabatkan golongan pekerja. Bukan sekadar memberikan gaji minimum. Apa komen? Memang, gaji sebahagian daripadanya saja. Lain-lain perkara itu, satu ialah macam mana pekerja melalui meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan kemahiran mereka, boleh menambah produktiviti. Itu yang dimaksudkan oleh pihak yang cakap gaji mesti selaras dengan produktiviti dan pengeluaran. Dan dikait dengan itu. Saya tak cakap tak setuju dengan pandangan itu. Memang pandangan itu asas. Tetapi apa yang dibuat melalui meletakkan satu gaji asas ialah ini adalah base. Lebih daripada itu memang perkara-perkara seperti insentif yang lain, isu-isu productivity, isu-isu macam mana bayaran tambahan boleh diberi akan berikut. So itu untuk kita tak boleh lihat perkara ini secara asing, iaitu gaji saja asing daripada isu-isu yang lain. Semua akan dilihat sebagai satu kumpulan. Okey. Baik, keputusan yang diberikan oleh pihak kerajaan RM900 kepada pekerja di Semenanjung dan RM800 kepada pekerja di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Terdapat perbezaan. Sebenarnya salah seorang ataupun daripada MPUC Sarawak sendiri menyatakan sepatutnya berlaku penyelarasan sama, manakala kos sara hidup di Sarawak adalah tinggi. Jadi kenapa terdapat perbezaan ini? Terlebih dahulu saya kena mengingatkan bahawa ada wakil MPUC daripada Sarawak yang ada di dalam Majlis Perunding Gaji Kebangsaan. Dan macam itu ada wakil majikan daripada Sarawak pun di dalam majlis. So mereka sudah diberi peluang untuk memberi pandangan-pandangan mereka. Dan pada awalnya walaupun kerajaan dah cuba, hasrat kerajaan kalau boleh mengadakan satu kadar saja. Tetapi kalau kita lihat daripada pandangan daripada majikan-majikan di Sabah dan Sarawak, dan kalau lihat kepada butiran-butiran indeks ekonomi yang ada, itu tidak boleh dibuat. Kerana satu kadar yang digunakan untuk menetapkan gaji minima itu ialah apa yang dipanggil gaji penengah atau median wages. Kalau lihat kepada median wages di Semenanjung, dia lebih kurang 1,300. Dan di Sabah 577. Ini ialah satu petanda untuk menunjukkan kemampuan majikan untuk bayar gaji. So ini nampak daripada majikan serata-rata di Sabah dan Sarawak, khasnya yang PKS
mereka kadar gaji mereka sangat rendah. So walaupun dengan RM800, 1% besar daripada pekerja-pekerja di Sabah dan Sarawak akan menerima lebih kurang 2 kali ganda ke 2 kali setengah ganda gaji apa yang mereka terima pada masa sekarang. So kalau kita membebankan majikan dengan meningkatkan yang ini sekaligus 3 kali ganda, 4 kali ganda, itu akan menjadi satu isu yang besar. So apa yang dibuat secara rasional lah, mungkin tujuan kita ialah untuk selaraskan mungkin di dalam bila review dibuat lagi satu kali, dan buat kali ini kita membawanya dekat. Perbezaannya RM1 kalau dibandang dengan perbezaan yang ada pada masa sekarang itu kurang. Dulu ada yang pada masa sekarang kalau pekerja di sini dapat 8.900, di sana dapat 400, perbezaan ialah lebih kurang RM4.500. So ini perbezaan ini akan dikurangkan dengan apa yang telah diumumkan, dan bila lagi 2 tahun lepas itu bila review dibuat balik, kita berharap satu kadar saja. Okey. Jadi saya nak tanya juga Datuk Seri kepada Encik Muhammad Khalid Artan, Presiden NTUC, manakah beliau itu hadir pada rancangan dialog pada malam ini. Jadi macam mana Encik Khalid melihat perbezaan gaji minimum di Semenanjung dengan di Sarawak? Adakah NTUC optimis tentang perbezaan ini? Di mana yang telah dijelaskan oleh Yang Muhammad Datuk tadi, perkara ini telah dirunding bersama dalam Majlis Perundingan Gaji, di mana semua wakil ada di situ, termasuk wakil dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan dalam konteks ini juga ada satu jawatan kuasa yang dipanggil Technical Committee. Mereka telah membuat satu kajian, dan dalam kajian itu ukuran yang dibuat adalah dari segi median wage, iaitu pendapatan pertengahan. Jadi apabila dilihat pendapatan pertengahan berbeza jauh antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak, maka mereka haruslah membuat satu rekomendasi tahap gaji minima yang mana Sabah yang tidak membebankan semua pihak, atau termasuk majikan dan. Jadi NTUC dalam hal ini akor dengan keputusan. Akor Okey. Dalam hal ini NTUC masih lagi akor pada Kementerian Sumber Manusia dan pada pihak kerajaan. Dan kita bukan Kementerian Sumber Manusia. Mereka yang buat keputusan. Okey, mereka sendiri. Tapi keputusan tu 100% NTUC bersetuju dengan kadar RM900 ataupun sepatutnya RM1,500? Pada persoalannya dasarnya kita setuju. Itu satu petanda yang baik. And of course mungkin akan datang ada lagi peluang untuk kita memperbaiki kedudukan jumlah tersebut. Okey. Jadi Datuk Seri, ramai juga yang melihat keputusan pihak kerajaan ini, paparan akhbar juga telah menyatakan bahawa ini adalah usaha kerajaan dalam tempoh untuk meraih undi pada pilihan raya umum. Bagaimana, Datuk? Segalanya dibuat dalam satu sekarang tempoh. ini hari, kalau apa kita buat pun untuk panji undi saja. Kalau saya makan pun untuk undi saja, jalan pun untuk undi saja. So kalau apa-apa yang dibuat pun akan dilihat daripada segi itu. Tetapi sebenarnya kalau kita dah cuba kalau boleh membuat keputusan ini lebih awal dahulu, tetapi prosesnya sudah ambil lama. Proses ini sudah ambil lebih kurang 2 tahun. Daripada pengumuman, lepas itu perbincangan, mengubah undang-undang, membawa ke Parlimen, membawa ke Dewan Negara, lepas itu mendapat iktirafan Duli Yang Mulia, lepas itu diwartakan, penubuhan majlis, perbincangan, kajian World Bank, banyak yang dilalui di dalam 2 tahun ini. Dan sudah habis, sudah sampai kepada masa ini, seolah-olah sudah dekat dengan pilihan raya, dan mereka lihat tapi itu adalah satu dasar yang telah diputuskan 2 tahun dahulu. 2 tahun dahulu bahawa kita mungkin sudah sampai masa untuk